Hari ini, mari kita ambil masa untuk mempelajari firman Tuhan dengan khutbah bertajuk Harta Syurgawi. Kini, dunia menghadapi pelbagai masalah, masalah ekonomi, kerajaan melawan kerajaan, dan bencana iklim. Manusia berada dalam situasi yang sangat susah kerana pelbagai masalah ini. Namun, kita yang berada di Sion, ada harapan syurga yang diberi oleh Tuhan. Meskipun dalam pelbagai keadaan dan situasi yang tidak baik, kita selalu dipenuhi sukacita dan kebahagiaan kerana dapat menyambut hari Sabat. Kita bersyukur kepada Tuhan atas rahmat dan masa depan kita yang cerah. Memandangkan kita dijanjikan harta syurgawi, Tuhan biar kita dipenuhi sukacita. Kalian semua, made in France, made in Germany, made in Korea, made in China, made in USA. Semua ini menunjukkan bahawa sesebuah produk dibuat di negara yang tertentu, bukan? Kadangkala, apabila kita berkata, benda itu made in sesebuah negara, orang bertanya, adakah kualitinya rendah? Jika kita berkata, benda itu made in sesebuah negara, orang berkata, kualitinya pasti sangat tinggi. Banyak orang berfikir Perancis menghasilkan minyak wangi yang berkualiti tinggi. Kualiti minyak wangi yang dihasilkan di negara itu amat dipercayai, bukan? Seperti itu, bagaimana pula dengan made in heaven, made in God? Dari sudut pandangan rohani, itu pasti mempunyai kualiti yang tertinggi, betul? Walaupun kita berjimat cermat dengan pembelian di bumi ini, kita sedang menggunakan produk rohani yang terbaik. Untuk bencana melewati kita, apakah produk yang terbaik yang ditetapkan oleh Tuhan? Semua ahli gereja Tuhan sedang menggunakan produk itu. Ada hampir 8 bilion manusia hidup di bumi, tetapi mereka tidak mempunyai produk itu. Kita harus bersyukur kerana Tuhan telah membuka jalan bagi kita memiliki benda-benda rohani itu. Hari Sabat ialah made in God, ya? Paskah jugalah made in God. Made in heaven, made in God. Semua ialah buatan Tuhan. Kalian semua, bukankah kita harus berbangga dengan kebenaran yang berkualiti tinggi ini dan memegahkan ke mana sahaja kita pergi? Betapa menakjubkan dan hebatnya kerana Tuhan telah memberi kita kebenaran kehidupan, iaitu kebenaran perjanjian baru. Malaikat-malaikat di syurga pun ingin apa? Mereka pun ingin tahu apa yang Tuhan beri kita. Fikirkanlah bahawa Tuhan hanya memberikannya kepada umatnya yang mewarisi syurga. Hari Sabat, Paskah, yang kita sambut dan perjanjian baru yang hanya kita patuhi. Walaupun orang lain tidak menyambutnya, kita tidak perlu berasa takut dan berfikir, semua orang di dunia menyambut Krismas dan beribadah pada Ahad. Kenapa kita tidak? Tuhan telah memberikan semua jenis harta hanya kepada umat syurgawi. Sekarang, tujuan jalan yang diambil kita dengan dunia adalah berbeza. Bagaimana pula caranya? Caranya pun berbeza. Jadi hari Sabat, Paskah dan perjanjian baru kita ialah harta. Malahan nama gereja kita pun made in God. Tuhanlah yang menamakannya, bukan manusia, betul? Melalui hari Sabat ini, mari kita lebih berbangga dan berkeyakinan kerana berada dalam kebenaran yang diberkati ini. Dari Samaria dan sampai ke hujung bumi, orang yang ingin mengetahui kebenaran yang berharga ini akan kembali kepada Ibu Syurgawi. Hal itu sudah diramalkan dalam Alkitab, bukan? Hal itu terjadi kerana mereka telah nampak. Mereka telah menyedarinya.
Kita ada produk yang made in God dan made in heaven. Tolong jangan hilang kebanggaan dan keyakinan terhadapnya. Dulu, ada seorang ahli berkata kepada saya rasa sendiri tidak berguna di dunia. Dia berkata orang lain pandai ini dan itu, dan ada pelbagai bakat, tetapi dia tiada kebolehan yang istimewa. Ahli ini mempunyai harga diri yang sangat rendah dan menganggap sendirinya tidak bernilai. Apabila saya mendengar, saya terkejut. Saya berkata, janganlah fikir sebegitu. Sehingga hari ini, saya tidak pernah lihat sesuatu yang diciptakan Tuhan tidak bernilai. Siapa yang menciptakan manusia? Tuhan. Semua manusia ialah made in God. Tiada orang tidak bernilai kerana Tuhanlah yang menciptakannya. Saya berkata, Anda masih bernilai walaupun Anda berdiri tanpa berbuat apa-apa pun. Mengapakah Anda tidak berfikir bahawa sendiri dicipta oleh Tuhan? Di dunia malaikat, apa sahaja yang made in God dianggap sebagai karya agung. Mengapa Anda berfikir sebegitu? Kemudian, nampaknya fikiran dia berubah. Dia berkata, jadi, adakah saya bernilai? Saya menjawab, ini bukan perkataanku. Bukankah Alkitab membuktikannya? Bukankah Anda karya Tuhan? Anda ialah seorang yang sangat bernilai. Jadi kenapa tidak cuba lakukan pekerjaan yang bernilai yang menggembirakan Tuhan demi keselamatan manusia dan seluruh dunia? Sejak masa itu, dia mulai berdoa dan menginjil dengan sungguh-sungguh serta beriman baik. Kalian semua, kita ialah buatan Tuhan, made in God yang paling berharga. Ada orang mungkin berfikir, aku tak pandai mengajar Alkitab seperti mubalik lain. Kita adalah sebaya, tetapi kenapa? Janganlah fikir sebegitu. Anda semua adalah berharga. Namun, kita masing-masing berbeza dalam peranan. Betul? Menurut buku 1 Korintus bab 12, apabila Tuhan menciptakan manusia, iaitu orang dalam kebenaran kita, ada orang memainkan peranan seperti kepala, ada pula seperti mata, tangan, atau kaki. Setiap orang ada peranan yang berbeza, namun setiap orang pasti berharga. Jika kita masing-masing memainkan peranan sendiri yang berharga, Tuhan akan terus memberkati dan memuji kita setiap hari serta berkata, bagus apabila kita kembali ke syurga yang kekal. Memandangkan Tuhan telah buat manusia menjadi berharga, tolong berasa bangga dan yakin terhadap sendiri mulai hari ini. Ada ahli berkata, aku tiada rumah sendiri. Semua orang memiliki kereta kecuali aku. Kalian semua, janganlah anggap benda-benda itu berharga. Semua benda di bumi ini akan hilang tidak lama lagi. Tetapi bagaimana dengan benda syurgawi? Bukankah tertulis bahawa semua itu adalah selama-lamanya? Antaranya, kalian ialah orang yang bahkan malaikat-malaikat di syurga pun cemburu. Jadi, setiap kali apabila Anda sedikit keraguan atau kehilangan semangat, fikirlah, aku made in Tuhan. Patutkah aku terpaut dalam fikiran ini? Anda ialah kerja terbaik yang diciptakan Tuhan. Jadi anda harus digunakan untuk kerja yang berharga. Renungilah diri sendiri dan fikirlah bahawa Anda ialah made in God. Mulai saat ini, janganlah berbandingkan diri sendiri dengan orang lain di dunia. Kita ialah harta syurgawi berharga yang diciptakan Tuhan. Jadi kita harus digunakan untuk pekerjaan berharga yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita lihat buku Yeremia bab 31. Antara 8 bilion manusia, adakah orang yang lebih berharga dan lebih dimurnikan? Buku Yeremia bab 31 ayat 31. Bab 31 ayat 31 tertulis, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan apa? Perjanjian dengan kaum Israel dan kaum Yehuda.
Manusia ialah ciptaan, made in God. Perjanjian baru buat makhluk di dunia malaikat menjadi lebih berharga. Ayat 32. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Hukum ini juga mestilah made in God. Hukum yang dibuat oleh Tuhan. Hukum ini lebih tinggi daripada hukum lain di dunia dan boleh dikatakan sebagai hukum kehidupan kekal. Apakah hukum itu? Dalam ayat 31, itulah hukum perjanjian baru. Tuhan mengumumkan hukuman perjanjian baru sebagai Tauratku. Kalau begitu, antara semua hukum, hukum ini adalah paling mulia, berkualiti dan bernilai. Hukum ini mengandungi unsur-unsur bahkan ingin diketahui oleh malaikat, bukan? Aku menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi apa? Tuhan mereka dan mereka akan menjadi siapa? Umatku. Antara semua manusia yang diciptakan oleh Tuhan, ada umat yang dimurnikan dan terpilih. Tuhan berkata kepada orang yang dalam hukum perjanjian baru, yaitu hukum Tuhan, aku akan menjadi Tuhanmu dan kamu akan menjadi umatku. Mereka diiktiraf oleh Tuhan yang menciptakan barang rohani syurgawi yang berjenama. Di dunia fizikal, orang berkata, keluarga ini sangat kaya, keluarga itu berpendidikan tinggi. Orang menilai kualiti kehidupan berdasarkan hal-hal seperti itu, tetapi syurga adalah berbeza. Standar di syurga adalah sama ada benda itu daripada Tuhan, dicipta oleh Tuhan atau diiktiraf oleh Tuhan. Itulah harta yang paling hebat. Kita ada hari Sabat dan Paskah yang diiktiraf oleh Tuhan. Jadi, kita tidak mencemburui apa-apa pun di dunia. Kerana kita berada dalam kebenaran yang dijaminkan Tuhan di kerajaan syurga abadi yang pasti akan kita pergi. Betapa syukurnya kita. Melalui hari Sabat ini, mari kita lebih memberikan kemuliaan, kesyukuran dan penghormatan kepada Tuhan Elohim yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Apabila anda menghadapi apa-apa kesukaran atau cubaan, fikirkanlah apa yang dikatakan tadi. Kita telah diberikan kebenaran yang terbaik dan harta yang terhebat, jadi kita perlu berjaga-jaga. Anda tahu cerita kanak-kanak anak itik yang hodoh, bukan? Watak utama itu ialah angsa, tetapi diingatkan sebagai itik dan dibesarkan dengan itik. Dalam cerita ini, angsa itu dilahirkan dalam kalangan itik dan hidup menyangka bahawa sendiri ialah seekor itik. Namun, ia memang bukan itik, tetapi seekor angsa. Selepas itu, dia menyedari identitinya sebenar dan menyertai angsa yang lain. Kita tidak boleh lepaskan kehidupan yang bernilai dan berharga yang diberikan oleh Tuhan. Kita mesti berpegang pada kehidupan ini sampai akhir sehingga kita mencapai kerajaan syurga abadi. Melalui buku Yeremia bab 31, bukankah Tuhan memberitahu kita bahawa kebenaran perjanjian baru yang kita milik ialah harta terbesar antara semua harta di bumi ini? Bukankah Tuhan berkata, akulah Tuhanmu, aku bukan Tuhan orang lain tetapi Tuhanmu, dan kamu akan menjadi umatku? Ada perbezaan besar antara orang yang ada perjanjian baru dengan orang yang tidak. Bandingkanlah gereja-gereja di dunia dengan gereja Tuhan. Sekarang, yang mana memegang jenama Made in God dan hidup menurut kehendak kebenaran, saya harap kalian dan saya dapat membezakan hal ini dengan mudah. Mari kita lihat buku Yesaya bab 33 ayat 20.
Buku Yesaya bab 33 ayat 20. Pandanglah apa? Sion, kota pertemuan raya kita. Matamu akan melihat Yerusalem, tempat kediaman yang aman, kemah yang tidak berpindah-pindah, yang patutnya tidak dicabut untuk seterusnya, dan semua talinya tidak akan putus. Di situ, di mana? Sion. Kita akan melihat betapa mulia Tuhan kita. Tuhan mengumpulkan semua umatnya ke tempat kediamannya. Mari kita teruskan. Seperti tempat yang penuh sungai dan aliran yang lebar, perahu dayung tidak melaluinya, dan kapal besar tidak menyeberanginya. Ayat 22. Sebab Tuhan ialah hakim kita, Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita, Tuhan ialah Raja kita, dan Dia akan, bagaimana? Menyelamatkan kita. Sini, orang yang tinggal di Sion dinyatakan sebagai kita. Ayat 23. Tali-talimu telah kendur, tidak dapat mengikat teguh tiang layar di tempatnya, tidak dapat membentangkan layar. Pada waktu itu, orang akan membagi-bagi rampasan banyak-banyak dan orang-orang lumpuh akan menjarah-jarahan. Tidak seorang pun yang tinggal di situ akan berkata, "Aku sakit," dan semua penduduknya akan, apa? Diampuni kesalahannya. Tuhan berkata akan mengampuni orang yang tinggal di Sion. Karya yang paling bernilai yang diciptakan Tuhan ialah manusia. Antara manusia, Tuhan membuat perbezaan. Tuhan berkata kepada umat yang berada dalam perjanjian baru, "Aku akan menjadi Tuhanmu, dan kamu akan menjadi umatku." Dan Dia akan mengumpulkan mereka semua ke Sion yang sambut perayaan Tuhan. Tuhan kekal mengampunkan dosa mereka dan menjadikan mereka makhluk abadi yang paling sempurna yang Dia ingin ciptakan. Mari kita lihat buku Yeremia bab 4 ayat 5. Bab 4 ayat 5 tertulis, "Beritahukanlah di Yehuda dan kabarkanlah di Yerusalem. Tiuplah sangkakala di dalam negeri, berserulah keras-keras. Berkumpullah dan marilah kita pergi ke kota-kota yang berkubu. Angkatlah panji-panji, ke mana? Ke arah Sion. Cepat-cepatlah kamu mengungsi, janganlah tinggal diam." Tuhan mengumpulkan umatnya di mana? Kalau begitu, Sion didirikan dengan kebolehan siapa? Menurut buku Mazmur bab 102 ayat 17, Tuhan akan membina semula apa? Tertulis bahawa Tuhan akan membina Sion semula. Sion juga ialah karya Tuhan. Tuhan akan mengumpulkan semua manusia ke Sion yang didirikannya, menyatukan mereka melalui kebenaran perjanjian baru, dan memberi mereka pengampunan dosa serta kehidupan kekal, agar mereka dapat menjadi umat Tuhan. Mari kita lihat apa yang akan diberikan kepada ciptaan lengkap yang akan diciptakan Tuhan di Sion. Buku Mazmur bab 133. Buku Mazmur bab 133 ayat 1. Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah, maksudnya Sion, Tuhan memerintahkan apa? Berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Orang ini menerima bahkan berkat kehidupan kekal. Mereka akan menjadi ciptaan lengkap yang diinginkan Tuhan. Itulah tamat karya agung Tuhan. Untuk memberi kita kehidupan kekal, apakah yang dijanjikannya? Perjanjian baru. Mari kita lihat buku Lukas bab 22 tentang perjanjian baru. Buku Lukas bab 22 ayat 7 tertulis, "Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, 'Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan.'
Marilah lihat babak sambutan Paskah dalam ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan apa? Cawan sesudah makan. Apakah yang ada di dalam cawan? Dia mengambil cawan air anggur Paskah. Katanya, cawan ini adalah perjanjian apa? Perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Melalui roti dan air anggur Paskah, Tuhan mendirikan kebenaran perjanjian baru. Apakah hasil kerjanya yang ingin diberikannya kepada manusia? Yohanes bab 6 ayat 54. Kita mula dengan buku Yohanes bab 6 ayat 53. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai apa? Hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai apa? Hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Roti dan air anggur Paskah disebut dalam buku Matius bab 26, Markus bab 14, dan Lukas bab 22. Yesus berkata, inilah dagingku, inilah darahku. Ada orang yang makan dagingnya dan minum darahnya. Ada orang tidak. Maksudnya, Tuhan bezakan orang yang berada dalam kebenaran perjanjian baru dan orang yang tidak. Akhirnya, Dia memberi mereka hasil pekerjaannya, yaitu kehidupan kekal. Siapakah orang yang dalam kebenaran pasca perjanjian baru? Bukankah itu Anda, yaitu semua anak Sion yang berada di sini? Dalam Kejadian bab 1, Tuhan berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar kita. Dengan ini, Tuhan menciptakan semua manusia. Dengan fakta, Tuhan yang menciptakan sahaja, tiada apa lagi yang lebih baik daripada itu. Selain itu, Dia membenarkan kita, apa? Dia menambahkan kebenaran perjanjian baru. Inilah yang membuat mereka berbeza dengan makhluk lain. Kemudian apa lagi? Dia bahkan memasukkan daging dan darah Yesus Kristus. Dengan ini, apakah yang Dia ciptakan? Dia menciptakan orang yang hidup kekal. Maksudnya, makhluk yang tidak dapat binasa. Kehidupan kekal, dalam erti kata lain, bermaksud ketidakbinasaan, kerana tiada kematian di syurga. Selepas Tuhan membimbing mereka ke keadaan ini, apakah yang akan Dia buat? Dia akan menjadikan mereka imamat diraja di kerajaan syurga abadi. Itu adalah seperti mimpi apabila kita melihat Alkitab. Aku made in God. Aku lebih berharga daripada orang lain di dunia ini. Tuhan menciptakan kita untuk menjadi manusia yang paling cemerlang di dunia. Kadangkala, seperti ada halangan dinding di depan. Setiap kali terlanggar dengan dinding, kita perlu lihat ke atas dan bukan depan. Apabila kita melihat ke atas, kita akan jumpa atas tertulis, Made in God. Kemudian kita akan menyedari, yalah, kenapa aku terlupa? Jika kita ialah makhluk berharga yang diciptakan Tuhan, kita harus lakukan kerja yang berharga. Kita harus memberitakan jalan keselamatan dan jalan kehidupan kepada manusia yang ditakdirkan untuk mati. Itulah jalan kehidupan yang paling berharga. Jadi, apakah permintaan terakhir Bapa sebelum Dia naik ke syurga? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Inilah permintaannya yang terakhir. Selepas itu, Dia pun naik ke syurga. Kini, disebabkan cuaca yang tidak normal, orang selalu gambarkan bumi melalui media, bumi yang membakar, bumi merah. Para saintis membunyikan penggera, disebabkan perubahan iklim,
Masa depan manusia akan berakhir tidak lama lagi. Bukan itu saja, peperangan antara Ukraine dan Rusia, pelbagai masalah ekonomi yang disebabkan oleh perang, dan kenaikan harga akibat COVID-19 yang berpanjangan. Melihat hal-hal bumi ini, kita betul-betul rasa ada dinding di depan. Kalau begitu, kita harus lihat mana. Setiap kali ada dinding, dongaklah ke langit. Tuhan selalu berkata, kamu ialah made in God. Aku menciptakan kamu untuk menjadi paling berharga. Jadi abdikanlah dirimu pada kerja yang paling berharga. Dia telah memberi kita perjanjian baru, Paskah, hari Sabat, dan semua jenis harta yang tidak dimiliki oleh dunia. Janganlah tidak tahu bersyukur atas rahmat Tuhan yang begitu melimpah, tetapi terpaut pada hal-hal remeh di bumi ini. Janganlah jadi orang bodoh yang menurunkan nilai made in Tuhan. Melalui hari Sabat ini, semoga anda menerima banyak berkat daripada Tuhan. Marilah banyak bersyukur kepada Tuhan. Sentiasa dipenuhi harapan kerajaan syurga abadi. Dengan ini, saya tamatkan khutbah. Sekian, terima kasih.